insya-Allah bertemu lagi kita pada kali ini. Kali lagi Mami? Tak jadi ya? Dah. لولا القرآن by Fadli Syabab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang dirahmati Allah dan dikasihi Nabi, bertemu lagi kita dalam siri Jelajah Al-Quran bersama dengan Republic Syabab Channel. Alhamdulillah, insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung semula tadabbur kita, iaitu berkenaan dengan surah Al-Waqi'ah. Pada episod yang lepas kita telah pun mengkaji dan juga kita telah pun bertadabbur berkenaan dengan surah Al-Waqi'ah, permulaan surah Al-Waqi'ah dan dua ayat yang pertama di dalam surah Al-Waqi'ah. Dan pada hari ini kita akan sambung pula pada ayat yang ketiga di dalam surah Al-Waqi'ah, dan kita akan menerangkan dan bercerita berkenaan dengan kejadian dan juga pengajaran yang kita boleh dapat berdasarkan ayat yang ketiga daripada surah Al-Waqi'ah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang dirahmati sekalian, bolehlah membuka mushaf masing-masing, sama ada secara mushaf Al-Quran dan ataupun secara aplikasi di dalam peranti masing-masing. Kita akan sama-sama menyemak bacaan dan juga kita akan sama-sama menghayati apa yang dimaksudkan dan apa yang ingin disampaikan di dalam ayat yang kita akan bacakan sebentar nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qafidatur rafi'ah. Shadaqallahul azim. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Waqi'ah ini mafhumnya qafidatur rafi'ah. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Tafsiran daripada ayat di atas menunjukkan bahawa yang pertama, ayat ini diibaratkan ataupun menjawab, Allah menjawab persoalan apakah tujuan hari kiamat itu berlaku. Maka Allah pun menegaskan bahawa ianya bertujuan yang pertama adalah untuk merendahkan segolongan manusia ke bahagian yang paling bawah iaitu ke neraka Jahannam. Walaupun mereka dahulu ketika di dunia adalah orang yang berkedudukan tinggi, berjawatan tinggi, mahupun terhormat dan ternama, inilah balasan yang setimpal bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana di dunia kita berjawatan tinggi dan sebagainya, tetapi kita mengingkari, maka Allah menyatakan di sini Allah meletakkan dan merendahkan golongan tersebut serendah-rendahnya sampai ke neraka Jahannam. Jadi itu yang pertama di dalam ayat yang ketiga dalam surah Al-Waqi'ah. Seterusnya yang kedua, Allah meninggikan golongan yang lain pula, iaitu setinggi-tingginya sehingga ke syurga Naim, iaitu syurga yang kekal abadi. Walaupun ketika di dunia mereka ini adalah di kalangan orang-orang yang berkedudukan rendah, tiada pangkat, jawatan mahupun nama ataupun kedudukan yang tinggi di sisi masyarakat, namun mereka taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka hidup di dunia, maka Allah meninggikan darjat dan juga meninggikan golongan-golongan ini di ketika mana mereka berada di akhirat kelak. Maka ketika mana mereka ini patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ajaran serta akidah yang benar, maka mereka ini tergolong dalam golongan yang Allah meninggikan darjat mereka dan meninggikan golongan ini ketika di hari akhirat.
Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah dan dikasihi Nabi, pengajaran yang kita perlu ambil daripada ayat yang ketiga dalam surah Al-Waqi'ah ini, iaitu yang pertama, kita perlu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meninggalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempercayai rukun iman yang kelima, iaitu mempercayai hari kiamat. Maka kita tidak dapat tidak, kita perlu meyakini dengan adanya pembalasan bagi setiap amalan yang baik, yakni syurga, dan juga sebaliknya adalah neraka. Yang kedua, menurut pandangan Dr. Wahbah Zuhaili, didahulukan penyebutan kata al-qaf ataupun qafidatun adalah kerana pada hari itu ketika tertegaknya hari kiamat, maka urusan mereka amatlah sulit dan amatlah meruncingkan. Tidak dapat berkata-kata walaupun satu lafaz ayat. Kerana pada ketika itu, yang berkata-kata hanyalah anggota badan kita. Mulut kita dikunci serapat-rapatnya, dan pada ketika mana kita berada di dunia, mulut kita berkata-kata, tetapi anggota kita tidak boleh berkata-kata. Tapi pada hari akhirat, segala tubuh badan kita akan berkata-kata dan menceritakan apa yang kita melakukan pada ketika mana kita berada di muka bumi. Dan mulut kita ditutup serapat-rapatnya. Dan yang ketiga, jangan sesekali kita memandang rendah kepada orang-orang yang berkedudukan lebih rendah daripada kita, kerana kedudukan mereka di sisi Allah mungkin boleh jadi lebih tinggi daripada kita. Dan elakkan berlebihan menyanjungi orang-orang yang berjawatan dan bergelaran tinggi serta berharta, kerana mungkin di akhirat kelak mereka pada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada orang yang berkedudukan rendah di bumi ataupun di dunia. Yang keempat, jauhilah perbuatan yang mensia-siakan waktu hidup kita dengan perbuatan yang membuatkan kedudukan kita sangat rendah di akhirat. Jadikan setiap langkah kita di dunia sebagai langkah kita menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ketika kita berbuat kebajikan dan berbaktilah, janganlah pula kita niat dengan tidak ikhlas ataupun mengharapkan kepada sesuatu perkara. Sebaliknya, kita perlulah mengikhlaskan diri kita dalam kita melakukan segala suruhan, perintah dan juga amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan pula kita kecewa jika tidak dihargai dan dipandang oleh orang di dunia. Ini kerana akhirat nanti kebaikan kita akan dibalas dengan setimpalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah memandang pekerjaan itu walaupun sekecil mana sekalipun. Akhirat adalah tempat penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya dan kepada orang-orang yang ikhlas dan juga kepada orang-orang yang mengingkari segala arahan dan juga suruhannya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah dan dikasihi Nabi, berdasarkan ayat yang ketiga daripada surah Al-Waqi'ah ini, dapat kita ambil daripada pengajaran daripada surah ini, maka kita praktikkan dalam kehidupan kita seharian agar kita dapat memperbaharui dan juga memperbaiki diri kita daripada sekarang dan masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi cukup sekadar ini, moga-moga menjadi manfaat kepada tuan-tuan dan puan di rumah, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.